Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa di Garasi bagi siaran 12 hari bulan Januari. Siaran pertama malam hari pertama kita PKP penuh di wilayah Persekutuan, juga di 5 negeri yang lain dan 2 wilayah Persekutuan yang lain, Putrajaya dan juga Labuan. Bagi mereka yang hari ini telah pun melihat angka-angka kes COVID, kita tahu bahawa hari pertama ini telah menunjukkan satu angka yang tinggi, 2,985, kurang 15 nak capai 3,000 tu. Masih lagi tinggi, tapi hari pertama kita tak boleh nak predik apa-apa angka yang menurun kerana baru hari pertama, kerana kurang-kurangnya 10 hari baru kita boleh melihat kesan PKP ni, kerana angka-angka yang ada ini adalah angka-angka jangkitan yang di swab ataupun berlaku kontak atau jangkitan sebelum PKP. Kami mengucapkan terima kasih pada petang tadi 62 log. Saya cuba nak pecah rekod petang tadi 65 log, tapi keletihan kerana bila kita naikkan combo dia laju, dan jadi hanya 62 je combo JC yang kita lepaskan. Tadi JC tak sampai, cuma kita lepaskan sekali dengan seluar cargo pen tadi. Saya ucapkan terima kasih pada 62 orang yang log pagi tadi, petang tadi. Juga terima kasih pada mereka yang semalam, pagi dan petang telah membuat 118 log untuk Garasi, termasuk juga daripada rakan-rakan seller. Jadi terima kasih banyak di atas kesudian anda. Kerana kebelakangan ini sejak 1 hari bulan tak kurang daripada 100 log secara harian. Jadi saya fikir sampai hari ini pun dah lebih 1,200 log dalam tempoh 10 hari pertama bulan Januari ni, kerana kami banyak menurunkan combo. Bukanlah log banyak kerana barang-barang besar, kerana kami menurunkan banyak combo-combo mampu milik, termasuk barang-barang eco yang mana 1-2 line tinggal saya dah lelong tadi. Semua baju-baju hoodie yang berbaki semalam tu saya lelong 200 dan 300 petang ni, bagi membolehkan kita mengekalkan konsep satu-satu guni yang kita buka tu kita tak mahu simpan lama. Apabila dah ada di belakang dia 10-15 line tu, kita akan buat log belanja je. Bagi mereka yang tak mengikuti siaran petang tadi, malam sini saya tak akan ulang apa yang berlaku. Cuma saya akan update je, kata petang tadi saya bagi tahu bahawa undi di Senate, Trump menang dengan 52/48 bagi mengelakkan dia didakwa atas tuduhan mencetuskan rusuhan di Capitol Hill ataupun di Dewan Kongres Capitol Hill pada 6 bulan Januari. Tapi hari ini masih ada lagi usul yang dibawa oleh senator daripada Demokrat, di mana 120 orang menyokong dan 112 menentang. Berarti Trump berhadapi beban yang besar. Kerana usul tersebut telah ditawarkan kepada naib presiden untuk menggunakan klaus ke-15 dalam Perlembagaan Amerika, di mana naib presiden boleh memecat presiden sekiranya presiden dilihat gagal memenuhi ciri-ciri perlembagaan. Tapi Mike Pence, iaitu naib presiden, kelihatan tidak akan memecat Trump presidennya, dan ini akan membolehkan Senat bersidang bagi mengambil alih tugas naib presiden untuk memecat presiden. Nampaknya ada tekanan yang sangat besar bagi tempoh seminggu terakhir Trump berada di White House untuk menamatkan tugasnya pada 19 hari bulan Januari, di mana pada 20 hari bulan Januari Amerika akan mendapat presiden baru, iaitu Joe Biden, serta naib presidennya Kamala Harris. Ikut saja siri petang, dan saya akan update besok apabila berita daripada US akan flash pagi ni, kerana mereka pukul 1 dan 2 pagi adalah pagi, dan barulah kita akan mendapat update terus daripada Capitol Hill, kedudukan dan pendirian pada Senat. Sama ada Senat akan mengambil kira penolakan Mike Pence untuk memecat Trump sebagai keputusan yang kemudiannya akan mengalihkan dan memindahkan suara kepada undi Senat untuk memecatnya, bagi membolehkan dia menjadi presiden yang pertama dipecat dalam sejarah Amerika dan tidak akan mendapat pension dan tidak akan mendapat apa-apa manfaat apabila bersara. Untuk angka COVID, saudara dah tengok hari ini saya dah bagi tahu, kata tinggi. Negeri-negeri yang pagi tadi memberitahu bahawa keadaan PKP hampir tidak berlaku. Sebenarnya Kuala Lumpur jam bukan kerana ramai orang keluar bekerja, tapi adalah polis mengadakan sekatan. Itu jawapan sebenar bagi mereka yang protes pagi tadi, kata jalan raya sesak, tanda kerandaan bergerak banyak seolah-olah tak ada PKP. Tidak.
Tapi sebenarnya sekatan jalan raya diadakan di semua penjuru bagi memastikan mereka yang hadir adalah mereka yang layak untuk memasuki ataupun bergerak lebih daripada 10 km radius daripada kawasan alamat tempat tinggal. Petang Kuala Lumpur sunyi, mengikut laporan semua Facebooker, Kuala Lumpur sunyi. Ada yang masih mengatakan di Johor juga ada sedikit pergerakan yang kurang menampakkan berlaku PKP penuh di negeri tersebut. Tetapi saya fikir kata esok kita akan dapat melihat kesannya. Bagi negeri-negeri yang menerima angka jangkitan 3, terutama Kelantan yang mengejutkan telah menerima 3 jangkitan, 3 angka jangkitan, jadi berhati-hati kerana walaupun banjir dah surut, tetapi kita bimbang dalam keadaan pergerakan ramai orang berkongsi tempat tinggal dan belum dapat balik ke rumah. Saudara ramai akan menumpang di rumah saudara mara, rakan taulan atau di masjid-masjid atau kekal di pusat pemindahan sementara PPS ni. Berhati-hati kerana angka di Kelantan juga membimbangkan dengan 3 angka, kerana kita tak mahu Kelantan yang tidak berada dalam PKP penuh akhirnya berdepan pula dengan wabak yang dengan angka yang tinggi. 3 angka dah cukup untuk membimbangkan. Di Kedah juga banyak kluster dilaporkan. Ada kluster taman perumahan banyak dilaporkan di Kedah. Jadi berhati-hati orang yang berada di Kedah kerana telah dikesan kluster taman perumahan. Jadi berhati-hati, sebenarnya kluster taman perumahan banyak di Kuala Lumpur juga lagi banyak. Kalau saudara mengikut jejak kluster yang disiarkan setiap update 1 jam sekali oleh Malaysia Kini, saudara akan dapat melihat dengan detail kawasan-kawasan perumahan, pusat membeli belah, pejabat ataupun mana-mana bangunan yang dilaporkan wujud kes. Jadi berhati-hati kerana ini hari pertama PKP. Tak guna kita berpenat lelah untuk mengharung PKP yang sangat menyusahkan ni. Dan saudara pun dah tahu semua hari ini, KP Kementerian Kesihatan Malaysia, Tan Sri Datuk Noor Hisham Abdullah, Dr. Noor Hisham Abdullah juga telah memaklumkan bahawa tak mungkin tak mungkin angka jangkitan akan menurun dalam tempoh 14 hari. Jadi dah nampak tanda-tanda Kementerian Kesihatan akan meminta kerajaan menambah jumlah PKP, mungkin akan meningkat lagi 14 hari selepas 28 hari bulan. Biasanya pandangan Kementerian Kesihatan adalah yang paling tepat kalau kita nak mengkaji keberkesanan PKP ni. Okey, itu je saya bagi tahu. Ini hari 2,985 kes dengan 5 lagi kematian. Menjadikan total, tak silap saya, kita dah mencapai 135,000 lebih. Kalau tak silap saya, Mahfuz ada foto tu. Saya pun dah tak nak hafal hari tuan-tuan. Peningkatan 3,000. Cuma saya tahu kata ada 30 lebih ribu orang sekarang ni pesakit aktif yang boleh menjadi punca perebakan wabak, dan mereka semua kini berada di pusat kuarantin. Jadi itu angka yang ada hari ini, dan besok saya rasa masih kekal lagi 2 ke 3,000 atau mungkin besok jadi 3,000 lebih. 7 hari pertama PKP tidak akan memberi apa-apa makna kerana mereka yang dijangkiti adalah virus yang telah pun berada ataupun berinkubinasi dalam tubuh mereka sebelum PKP dilaksanakan. Bagi ada yang tadi bertanya tapi saya tak sempat nak jawab ataupun admin rasa masih suka nak pas saya soalan tu, iaitu apa pandangan saya pada nasib orang yang berniaga. Agak sukar nak jawab soalan tu, tapi saya bagi tahu kata secara keseluruhannya bagi peniaga-peniaga kecil agak okey kerana mereka dibenarkan berniaga walaupun take away. Tapi bagi mereka yang berniaga di kawasan-kawasan yang bergantung kepada kehadiran pekerja, terutama pekerja kerajaan ataupun swasta, setelah tentu pendapatan mereka akan merosot kerana hanya 30% orang saja yang berada dalam lokasi tersebut. Saya tak pasti pendapatan bagi mereka yang menawarkan pakej perkhidmatan makanan mereka kepada Grab. Bagi mereka yang bagi mereka yang berniaga dalam sektor bukan perkhidmatan, sangat teruk tuan-tuan, kerana hanya beberapa sektor dalam perkhidmatan saja yang dibenarkan beroperasi. Saya fikir kalau ada zona jenis perniagaan tu 95% tak dibenarkan berniaga. Jadi hanya kedai makan je, farmasi, kedai makan yang dibenarkan beroperasi. Dah tentulah akan jadi susah. Sebenarnya ini adalah kesusahan yang berulang kerana garasi sendiri mengalami pengalaman tuan apabila PKP dilancarkan pada 18 Mac hingga 10 Jun tak boleh berniaga. Dan kebetulan pula walaupun kerajaan melancarkan moratorium bagi loan bank, tapi semua pemilik bangunan tetap memungut sewaan daripada penyewa. Jadi ramai
Orang Melayu yang berniaga adalah mereka yang menyewa premis. Jadi tanpa pendapatan selama hampir 3 bulan dan kemudian mengalami tunggakan bayaran premis, penyelenggaraan dan segala kos sara hidup tanpa sebarang pendapatan waktu PKP adalah satu yang berat. Jadi kita doakan mereka yang teruji dengan PKP ni, Allah beri perlindungan dan akhirnya walaupun logiknya PKP ni harus melalui tempoh 6 minggu, tak mungkin 2 minggu, walaupun tak disebut oleh KP Kementerian Kesihatan Malaysia, tapi dalam jangkaan saya adalah 6 minggu adalah minimum untuk menurunkan lekuk, melandaikan lekuk rantaian jangkitan kepada 0.4, iaitu membolehkan angka jangkitan berada di bawah paras 300 atau 200 kes sehari. Akan memakan masa itu 6 minggu adalah option yang nampak ideal, tetapi 2 minggu dan 4 minggu tak memungkinkan lekuk landaian dapat diturunkan. Kita ada berapa viewers, Anita? 600. Saya tak tahu apa soalan dia. Cuma kalau siapa nak follow detail kes ulasan mengenai apa yang berlaku di Amerika dan ulasan COVID-19 petang tadi saya dah vaksin Indonesia telah memulakan suntikan hari ini dengan menggunakan Sinovac. Presiden Indonesia memulakan sebagai orang yang pertama disuntik. Dan bagus Indonesia, tuan-tuan, adalah semua artis-artis popular mereka menawarkan diri untuk menjadi ikon sosial untuk membuat suntikan. Antaranya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, semuanya telah menawarkan. Siapa yang mempunyai influencer dan pengikut yang ramai di kalangan artis Indonesia menawarkan untuk disuntik lebih awal bagi memastikan ia menjadi keyakinan yang tinggi kepada rakyat Indonesia untuk disuntik. Kerana Indonesia dapat cepat sebab dia mendapat bekalan dari Sinovac. Jadi mereka memuluskan suntikan hari ini. Kalau ikut yang saya baca tu adalah 3 juta yang dah sampai dulu dan 30 juta akan disuntik dalam tempoh sepanjang Januari. Berarti 15 juta rakyat Indonesia, itu kira-kira 5%. 5%, kerana Indonesia mempunyai 280 juta penduduk. Berarti 5% daripada keseluruhan penduduk Indonesia akan habis disuntik pada Januari. Saya rasa kerana perjanjian mereka agak mudah dengan Sinovac, tidak begitu kritikal, dan Sinovac membekalkan vaksin yang hanya perlu diselenggara dengan suhu di bawah minus 8 darjah Celsius. Berarti mobilisasi dan juga keupayaan ubat itu merentas pulau-pulau di Indonesia, daerah-daerah terpencil di Indonesia sangat tinggi. Dan bandar-bandar besar yang menerima kadar jangkitan yang tertinggi akan mudah dikendali. Saya rasa Indonesia akan mencapai prestasi kawalan yang menarik sekurang-kurangnya pada Mei, kalaulah begini pantas urusan yang mereka lakukan dan mereka mendapat sokongan China dengan baik melalui bekalan vaksin dari Sinovac. Singapura juga telah memulakan suntikan. Yang last saya dengar kata Singapura memulakan 100,000 suntikan dulu untuk minggu ni, dalam jangkaan dengan 5 juta ke 6 juta rakyat Singapura. Mereka hanya memerlukan 12 juta vaksin saja untuk memastikan 100% rakyat mereka disuntik. Dan sekiranya Singapura mempunyai komitmen dan juga hubungan yang baik dengan China untuk mendapatkan bekalan 12 juta vaksin, adalah mudah. Berarti Singapura boleh menjadi negara pertama di ASEAN yang kemudiannya mengisytiharkan seluruh rakyat ini divaksin dalam tempoh 90 hari. Kerana saya tak fikir Singapura mempunyai masalah kewangan, Singapura tak mempunyai masalah demografi, geografi, semuanya mudah. Kerana dia adalah sebuah pulau kecil hanya untuk menyuntik 6 juta penduduk dia. Itu saya boleh bagi tahu perkembangan vaksin. Amerika telah saya rasa hampir semua negara-negara yang kritikal telah memulakan suntikan vaksin. Selain daripada Pfizer yang memainkan peranan penting, saya nampak Sinovac dan juga Sinopharm daripada China juga memainkan peranan yang penting. Ini adalah perebutan penguasaan dan usaha, adalah waktu untuk menjalin persahabatan di antara dua kuasa besar, di mana Sinovac, Sinopharm dan juga Sinovac dan Sinopharm mewakili vaksin China, dan kemudiannya Pfizer, Moderna AS dan juga AstraZeneca mewakili vaksin Amerika dan juga sekutu baratnya di England dan juga di Jerman. Perlumbaan yang sehat bagi saya. Siapa saja nak mencari pengaruh dan mencari setia kawan ialah perlumbaan yang sehat. Kerana negara-negara ASEAN, tidak ada satu negara pun yang mendahului teknologi untuk menghasilkan vaksin, termasuk Singapura. Tidak ada makmal dari satu pun daripada 10+1 ASEAN ni yang mengumumkan mereka mempunyai makmal vaksin sendiri. Jadi sepenuhnya komuniti ASEAN bergantung kepada rakan baik, dan nampak setakat ini China memainkan peranan yang lebih awal dengan membantu negara ASEAN yang paling teruk dilanda krisis COVID-19 ni, iaitu
Indonesia, dan kemudiannya Malaysia, Filipina dan juga Myanmar juga berada dalam keadaan yang teruk. Berbanding Vietnam dan Kemboja dan Laos yang sangat terkawal. Thailand mula mendapat perebakan pada Januari awal tahun ini, dan Thailand teruk kerana dia menerima B117, virus yang laju tu. Singapura ada satu tapi terkawal, Malaysia ada satu tapi terkawal. Thailand saja yang sekarang disahkan 1,300 kes adalah daripada kontak B117. Itu je penjelasan saya tentang vaksin ni. Saya rasa dia berjalan dengan baik, tetapi apa yang kita tunggu sekarang adalah berapa pantas. Ini hanya masalah jadual je. Saya rasa sekiranya pengeluar-pengeluar dan penghilang ni, sekarang ni ada banyak jenama yang telah berjaya menghasilkan vaksin. Sekiranya produktiviti mereka meningkat dan proses suntikan di setiap negara berjalan dengan baik, saya fikir kata hujung April dunia akan pulih. Dari segi semua orang telah divaksin, dan kita berdoa satu perkara yang paling besar adalah apa pun berlaku pada mutasi virus ataupun varian COVID ni, dia tertakluk dan berada di bawah kekuatan vaksin ni. Jadi kalau varian virus COVID-19 ni bermutasi macam mana pun, vaksin yang disediakan ni mapan untuk melindungi sistem imun manusia bagi menghadapi COVID. Dan kita harap kata seburuk-buruknya Malaysia ni kalau kita ukur sampai Jun atau Julai. Tapi saya rasa yang di-Pertuan Agong menerima nasihat semalam bukan saja daripada Perdana Menteri, tetapi juga daripada pegawai tinggi, pejabat awam dan juga kumpulan kesihatan. Berarti macam ni tuan-tuan, darurat ni adalah darurat di mana Perdana Menteri telah melantik seorang yang di-Pertuan Agong telah melantik seorang Perdana Menteri dengan menggunakan bidang kuasanya, dan telah meletakkan negara dalam keadaan darurat hingga 1 bulan Ogos. Tarikh 1 bulan Ogos tu saya rasa telah mengambil kira nasihat daripada pakar-pakar kesihatan bahawa selepas itu Dewan boleh dibubarkan dan pilihan raya boleh diadakan. Jadi dengan arti kata yang lain, kita boleh membaca read between the line. Pakar kesihatan memberi jaminan ada kemungkinan potensi 70% rakyat Malaysia disuntik hingga lewatnya pada hujung Julai. Jadi dengan darurat yang diberikan 1 Ogos itu adalah tarikh yang paling relevan untuk yang di-Pertuan Agong membubarkan Dewan, dan akhirnya kita boleh mengadakan PRU dengan seawal September. SPR akan membuat pengumuman bahawa Dewan telah dibubarkan, kemudian ada kerajaan interim yang akan memerintah selama 60 hari, dan kemudian SPR akan mengumumkan tarikh pilihan raya, penamaan calon dan sebagainya. Jadi saya baca 1 Ogos tu adalah setelah yang di-Pertuan Agong mendapatkan nasihat daripada pakar kesihatan yang telah tentu juga menasihatkan di-Pertuan Agong bilakah tarikh yang sesuai kerajaan sementara yang beliau lantik ini, yang baginda lantik ini, boleh berfungsi hingga negara dan rakyat bersedia untuk masuki pilihan raya. Itu je, saya rasa kita ada 600 lebih je. 741 saya akan naik combo mana ni. Saya bagi tahu dah, saya akan belanja combo jersey baseball. Ada 47 set dia. Barang. Ya. Dia akan dapat pada frontliners. Aturan suntikan vaksin ni jangan risau tuan-tuan. Frontliners di Malaysia ni kalau mengikut jumlah kaki tangan semua tak sampai 100,000. Berarti 200,000 vaksin siap untuk frontliners. Kita ada lebih kurang 120,000 anggota polis. 108 latest yang saya baca. Saya anggap kata 120. Berarti hanya memerlukan 240,000 vaksin. Sekiranya 1 juta vaksin sampai, 500,000 frontliners dah cover up. Jadi tak jadi isu yang besar sangat mengenai frontliners ni, kerana dengan 1 juta vaksin yang sampai, berarti dah cover 500,000. Itu tak berarti orang awam dikebelakangkan. Sebab saya rasa sekiranya Pfizer datang dengan perjanjian, kalau ikut perjanjian Pfizer tu, kalau saya dah lupa tu, dia ada 3 peringkat yang dia akan hantar. Pertama, tak silap saya, adalah 2.8 juta vaksin, kemudian diikuti dengan jumlah-jumlah yang seterusnya. Tetapi berdasarkan jadual baru pula, kita telah menandatangani pada awal tahun ini lagi 12.2 juta vaksin daripada Pfizer, menjadikan keseluruhan vaksin adalah 25 juta. Jadi saudara ambil kira aja, kalau kita buat perjanjian tu 25 juta dengan Pfizer, berarti kalau Pfizer menghantar 10% pun kita akan mendapat 2.5 juta vaksin. Jadi bila 2.5 juta vaksin sampai, berarti selain daripada frontliner, orang awam yang berada di zon kritis ataupun zon merah ni pun dah boleh disuntik. Kalau berdasarkan aturan zon sekarang, kalau dapat 20%,
Berarti daripada Pfizer saja kita akan mendapat 5 juta vaksin. Berarti 2,5 juta orang dapat disuntik. Ini dengan Pfizer saja. Tetapi kita menunggu syarikat-syarikat yang lain yang juga berurusan dengan Malaysia untuk memastikan mereka juga boleh mendapat menghantar vaksin dalam kuantiti yang tinggi pada penggal yang pertama, iaitu sebelum Mac. Setakat ni YB Khairi Jamaluddin tak memaklum jadual. Itu perjanjian dengan Pfizer telah pun dimuktamadkan 25 juta vaksin. Berarti bahagi dua, seorang akan disuntik 2 vaksin adalah berarti 12,5 juta. 12,5 juta tu covered lebih kurang 33% atau 35% penduduk Malaysia. Kalau ikut YB Khairi Jamaluddin, data yang dia ada, perjanjian dah capai 60%, iaitu 18 juta vaksin. Berarti kita sedang mencari 10% lagi untuk membolehkan kita mendapat sekurang-kurangnya menyuntik 21 juta orang penduduk. Setakat ni dah cover 60%, kata YB Khairi. Jadi 60% tu saya rasa dah cover dah semua zon merah dan zon kuning. Dan mungkin kalau tambah ekstra 10% tu kita boleh lagi masih boleh menyuntik mereka yang berada di zon hijau. Yang pastinya saya ajar saudara membaca gerak masa beginilah. Sekiranya Yang di-Pertuan Agong telah menetapkan tarikh kerajaan yang berada di bawah darurat ni hanya pada 1 Ogos, berarti beliau telah mendapat pandangan daripada pakar-pakar kesihatan bahawa keadaan suntikan vaksin dan juga kesihatan rakyat dijangka terjamin hingga hujung bulan Julai. 1 Ogos berarti berakhirlah kerajaan yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong ni. Berarti 2 hari bulan Ogos kalau Yang di-Pertuan Agong nak mengumumkan pembubaran Dewan, akhirnya kerajaan interim akan memerintah untuk tempoh 60 hari. Kerana itu saja dalam perlembagaan kita, daripada tarikh Dewan dibubar dan tarikh pilihan raya mesti diadakan. Dan saya fikir kata SPR akan buat pengumuman pada pertengahan bulan Ogos. Kalau ikut yang kita baca, read between the line. Kerana tak mudah untuk Yang di-Pertuan Agong menetapkan tarikh yang rigid tanpa mendapat khidmat nasihat. Dan kita tunggu saja apabila jawatan kuasa darurat ini dilantik, yang terdiri daripada wakil kerajaan, wakil pembangkang, wakil kesihatan dan kumpulan awam. Mereka akan membuat beberapa lagi pandangan. Kalau boleh keadaan kesihatan telah menjadi terjamin, kesihatan awam menjadi terjamin, mungkin mereka akan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk menamatkan darurat lebih awal dan pilihan raya lebih awal. Tapi yang pasti 1 Ogos itu adalah setakat ini. Mereka telah membentangkan kepada Yang di-Pertuan Agong dari Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah menetapkan 1 Ogos. Jadi baca saja di belakang garis waktu itu apa yang berlaku. Saya fikir ada kemungkinan lah pada penghujung Julai tu ada potensi 70% rakyat Malaysia telah pun divaksin, dan semua mereka yang berada zon merah dan zon kuning telah bersedia untuk mendapat sistem imunisasi, dan kita boleh mengadakan pilihan raya tanpa bimbang. Kita mungkin boleh mengadakan pilihan raya dalam keadaan telah mengisytiharkan semua zon kuning dan zon merah sebagai zon hijau. Itu je. Saya harap tak ada apa lagi. Min, ada lagi soalan? Okey, senang je. Kita sekarang ni di bawah Akta Pencegahan Penyakit Berjangkit. Tak ada siapa boleh degil. Kalau diperintah katalah sekarang ni orang ni kena keluar, dia tolak atau tidak pun dia akan melanggar undang-undang. Kita baca je charge kat situ berapa compound dia. Akan ditangkap. Saya rasa ada hukuman penjara tu. Sekarang belum diberatkan lagi kerana di seluruh dunia pun gerakan anti vaksin nampak diam. Ramai orang tak berani. Kumpulan anti vaksin tidaklah sevokal ketika mereka berteriak mengenai vaksin campak dan vaksin polio. Nampak mereka pun terperanjat dan serik juga melihat keadaan dunia. Tapi sekiranya mereka enggan, di negara kita senang je. Sebab satu adalah sekarang kita ada darurat. Bagi membolehkan beberapa unsur-unsur undang-undang yang menggunakan konsep pemaksaan dijalankan sekiranya perlu. Satu. Yang kedua, Akta Penyakit Berjangkit yang kita ada sekarang ni, PKP ni, juga membolehkan satu perintah dikenakan. Dan mereka yang tidak akur pada perintah, dia akan dianggap melanggar undang-undang di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit. Jadi jangan risau. Dan seterusnya adalah risiko yang akan ditanggung oleh mereka yang tidak divaksin. Mungkin perkara yang paling besar adalah tak akan boleh terbang ke mana-mana. Hari ini pun Amerika telah mengeluarkan satu garis panduan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingin terbang ke Amerika 3 hari sebelum terbang, mestilah disahkan negatif.
barulah anda boleh terbang ke Amerika. Ini lebih ketat Amerika buat, bukan 7 hari, 3 hari sekarang. Berarti 3 hari nak fly, dah pergi buat test dan test mengatakan negatif baru boleh fly. Dia tak benarkan macam 7 hari. 3 hari sekarang. Jadi itu je saya boleh kata. Kerana polio dan juga campak tidak diletakkan di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit, jadi tiada pemaksaan. Tapi kali ini kalau berlaku, kita ada 2 perkara yang akan membuatkan kumpulan yang enggan disuntik boleh diseret ke mahkamah dan kemudian disumbat ke penjara. Kerana satu adalah adanya kita di bawah darurat, pengisytiharan darurat. Yang kedua adalah kerana kita berada di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit. Itu aja yang saya boleh jawab kepada kita. Kawal je. Susah sumbat je dalam penjara kerana undang-undangnya ada. Dan tak ada siapa yang boleh mengatakan dia dikecualikan kecuali setelah mendapat rawatan kepakaran. Berarti sekiranya rawatan kepakaran mengatakan tahap ilegik seseorang itu tidak sesuai untuk dia menerima vaksin kerana boleh membawa maut ataupun memberi kesan impak kesihatan yang buruk, orang tu akan dikecualikan. Tapi kalau dia bagi tahu setakat dia adalah kumpulan anti vaksin yang percaya bumi ini adalah leper, saya tak fikir dia akan dikecualikan.